Hai dan Assalamualaikum. Hari ini episod ketiga untuk kita listkan filem terbaik daripada pengarah ataupun pelakon di Malaysia ni mengikut rating dari IMDb. So hari ni special sikit sebab kita akan buat untuk pengarah dan pelakon dan juga penulis iaitu Ahmad Idham. So kenapa aku buat Ahmad Idham ni? Firstly sebab korang memang banyak gila minta, ramai gila minta Ahmad Idham. And second of all, macam kita tahu dia baru saja dilantik kembali menjadi CEO Finas. Kalau tak silap aku, dia direhatkan selama 4 bulan je. Lepas tu dia dilantik balik. First of all, aku nak cakap tahniah kepada Ahmad Idham. Secondly, why? Kenapa? Aku pun tak tahu. Mungkin sebab nak sensor Aflix. Apa-apa pun, video ni bukanlah untuk menghurai perkara tu, tapi untuk tengok filem 5 paling teruk yang pernah dia arahkan. Again, aku nak stresskan kat sini, ini adalah mengikut IMDb punya rating dan kemungkinan besar 5 yang paling teruk ni bukanlah actually 5 paling teruk, sebab ada certain movie yang tak ada rating pun dalam IMDb kan, sebab IMDb pun tak ramai pun orang vote sebenarnya. Aku buat ni sebab IMDb je lah yang ada rating untuk filem-filem Malaysia yang actually aku boleh gunalah untuk buat series ni. Okay, straight away kita pergi ke nombor 5. Nombor 5 adalah Mail Lambung, dikeluarkan pada 2012, mendapat rating 4.2 sebanyak 14 votes. Okay, cerita Mail Lambung ni is quite famous, so aku akan try pendekkan lah sinopsis untuk siapa yang tak tahu kan. So Mail Lambung ni lakonan Zizan Razak. Dia ni adalah seorang penarik kereta yang terkenal. Jadi somehow dia berjumpa dengan karakter Juliana Evans yang tengah dikejar oleh orang jahat dalam movie tu. So basically Mail Lambung ni kena selamatkan karakter Juliana Evans ni dan bermulalah adventure dia dari situ. Again, macam aku cakap tadi, seingat aku cerita ni is quite famous. Aku pernah tengok sikit lah awal-awal dia, tapi aku tak tertarik untuk tengok sampai habis. So aku rasa ramai yang dah tengok. Korang boleh komen kat bawah apa rating korang untuk cerita Mail Lambung ni. Okay, untuk nombor 4, Niang Rapik, dikeluarkan pada 2010, mendapat 4.1 rating daripada 29 votes. Okay, cerita Niang Rapik ni dia punya sinopsis pendek dia adalah daripada 4 sekawan. Bila diorang pergi ke kampung Niang Rapik ni untuk buat diorang punya final year project, seorang ni dia bawa balik something yang daripada kampung tu. Bila dia bawa balik, kawan dia ni ada kena busung dekat perut dia. So end up dia meninggal dunia. Bila 4 sekawan ni tahu yang kawan dia ni yang baru meninggal dunia ni ada ambil something dekat kampung tu, so diorang fikir okay, diorang kena pulangkan balik lah benda tu. Mungkin sebab benda tu yang kawan dia meninggal dunia. So 4 orang ni pergi ke kampung Niang Rapik ni selepas dinasihatkan oleh ada bomoh ni lah. So it's basically about the journey of 4 sekawan ni pergi ke kampung tu dan what happens in that kampung lah. Okay, daripada plot cerita ni aku suka sebab aku rasa it's simple, tapi aku rasa dia boleh letak banyak elemen seram daripada diorang punya journey tu nak pergi balik ke kampung tu hingga ke kampung tu, which is supposedly ada climax lah keempat tu kan. Dan dalam movie ni pun banyak pelakon yang aku boleh katakan star-studded juga lah. Kau ada Shahizi Sam, Awal Ashari, Z Zaidi, Kamal Adli, Fiz Fairuz, Nasir Bilal Khan dan juga Liana Jasmine. So aku rasa that's quite a amazing cast lah. Tapi time tu mungkin dorang awal-awal lagi, macam Shahizi Sam pun aku rasa time tu dia baru naik. Daripada apa yang aku baca, dia daripada TV series Puaka Niang Rapik yang famous pada 2008 ke 2009. Okay, sekarang kita akan buat reaction trailer untuk filem Niang Rapik. Again, aku tak pernah tengok lagi trailer ni, so jom kita tengok dulu. Durasi, saya bagi dia tahu durasi. Ada kesilapan yang kalian lakukan. Cuba ingat betul-betul. Suka tarik apa dia orang ubah kesilapan yang apa. kalian lakukan. 2010 tu macam pelik. Yes, legendary. Gerak Siolan Jari, seluang patah bolong matanya. Ku serangkul budak colong, ku tuju kepada aku hajatkan. Aku tak nampak ni, Zah. Macam main. Barang pun style 2010. Laila takut, Bang. Laila takut Abang tinggalkan Laila macam dulu. Rambit ni macam lambang semangat orang di sini. Dia boleh jadi tu barang yang dia ambil siapa kan. saja yang mencurinya. Itu tu. Nian halangi Nabi. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu
Akbar. Weh, dia ni mana? Macam dah 9 kan. Muda. Asal kau tunjuk macam tu je. Yang 14 tu yang 14 tu mengikatkan aku cerita Endon tahun lepas. Aku tak ingat cerita apa, tapi adalah scene yang lebih kurang sama, yang dia guna macam tangan tu keluar api. Lain macam. Aku rasa tak perlu kot. Aku rasa kalau Star Wars boleh buat tunjuk tangan macam tu and effect dia kepada orang tu yang kita nampak kan, aku rasa tu dah cukup lah. Tapi kau nak keluarkan aura tu, tapi yelah benda ni pun dah lama kan. Tapi still aku suka sebenarnya jalan cerita, nampak jalan cerita dia macam best. Tapi itulah sebab Ahmad Idham dia direct anak perempuan apa, Anak Penjajian Setan tahun lepas, yang aku quite enjoy lah sebenarnya. So kalau ada time maybe aku boleh tengok cerita Niang Rafiq ni, nampak macam okey lah. Okay, sekarang kita pergi kat nombor 3, iaitu filem Tembus. Dikeluarkan pada 2014, mendapat 4 rating sahaja daripada 21 votes. Okay, sinopsis pendek untuk cerita ni adalah pasangan suami isteri ni yang hidup mewah, berjaya lah dalam hidup dorang. Ada anak tunggal, dan pada satu hari anak tunggal dorang tu somehow hilang. And then daripada situ bermulalah kisah diorang mencari anak diorang yang hilang ni. Okay, filem ni yang special sikit adalah ada special appearance daripada Luna Maya, daripada artis Indonesia. Yang ni aku tak pernah dengar cerita ni. Yang dua tadi aku pernah dengar, tapi yang ni Tembus ni aku tak pernah dengar. So kalau korang pernah tengok, korang boleh komen dekat bawah cerita ni best ke tak apa kan. Sebab seriously aku tak pernah dengar lah filem ni macam mana. And daripada dia punya synopsis pun it sounds like a very straightforward punya filem lah. Okay, sekarang kita pergi dekat cerita Tembus. Macam ala-ala cerita apa, Taken. Kau pernah dengar tak? I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. William Shakespeare, Macbeth. It's your fault. Jadi manusia yang penuh dengan alasan. Know your enemy and know yourself. You will always be victorious. Sun Kau Tzu. kata dia akan tinggalkan isteri dia. Sekarang udah lain, tau nggak? Speaker ke? Izzah pun dia terima anugerah tu. People look up to me. Tiba-tiba anak hilang. Apa orang dah kata mana Izzah nak letak muka? Orang akan salahkan Izzah, bukan salahkan abang. Tuhan tolonglah cari anak saya. Tuhan cari anak saya. Mana anak saya? Dekat dengan hidup kau lebih dekat dalam hidup aku. Bila kita masing-masing dekat dengan hidup masing-masing, kita bertembus hidup. Tembus Serius hingga lah, ke darah daging. Dengan pisau. Zara? Oh, biasa lah. Abang muda gila. Kecil kita tu. Aidilfitri 2014. Okay, first of all yang aku boleh katakan, ini tak nampak macam movie lah. Sorry lah. Sebab aku rasa ini lebih kepada, aku rasa kau boleh siarkan dekat Astroria lah. Definitely bukan cerita yang kau tayangkan kat wayang lah. Daripada trailer tu lah nampak budget, memang nampak budget macam budget sikit je. Ada 3-4 location je kau tengok kan. Again, kalau korang pernah tengok cerita Tembus ni, kau boleh komen dekat bawah. Okay, sekarang kita sampai dekat top 2 filem, the worst film daripada pengarah Ahmad Idham, iaitu CEO Finas kita. Nombor 2 iaitu Pencuri Hati Mr. Cinderella. Dikeluarkan pada 2017, mendapat 3.5 rating dan 16 votes. Okay, cerita yang famous, viral pada 2017. Aku kasih sinopsis pendek sikit
sikit, mengisahkan tentang karakter Ahmad Idham ni yang baru balik daripada Australia ke Malaysia. So dia membantu kawan dia lah untuk membuat satu projek dekat Malaysia ni. End up dia berjumpa dengan seorang GRO, dilakonkan oleh Atiqah Suhaimi. So jadi dia pun membayar karakter Atiqah Suhaimi ni untuk bersama dengan dia. Dating lah. Untuk aku tak sure dalam masa seminggu kot. Mula-mula karakter Atiqah Suhaimi ni tak adalah ada perasaan pun, tapi end up akhirnya dia ada perasaan. Tapi ada something happen yang membuatkan kedua-dua ni ada masalah lah after that kan. And filem ni pun adalah continuation daripada TV series kalau silap aku, yang dilakonkan oleh Ahmad Idham dengan Haliza Misbun. Aku rasa Cinderella ke apa tajuk dia ni. Seingat aku series tu famous sebab aku ada teringat-ingat juga Haliza Misbun punya karakter dengan Ahmad Idham dalam TV series tu. Tapi aku actually tak berapa ingat lah macam mana actually cerita dia kan. And macam mana bersambung dengan filem ni pun aku tak berapa sure. Okay, untuk movie ni macam korang tahu dia viral pada 2017 bukanlah sebab kutipan dia yang tinggi, tetapi disebabkan poster dia yang aku boleh katakan aku nak cakap hodoh pun macam kesian pula orang pembuat poster tu kan. Tapi it's just bad especially pada 2017. Aku ingat lagi time tu Twitter explode, viral lah benda ni dekat Twitter, dekat social media, yang semua orang mengutuk lah poster ni kan. And aku rasa kebanyakannya yang kutuk tu end up tak pergilah, confirm lah tak pergi tengok cerita ni kan. Okay, sekarang kita akan menonton satu trailer daripada cerita Pencuri Hati Mr. Cinderella yang aku tak pernah tengok lagi. So kita tengoklah macam mana, adakah dia sama teruk dengan dia punya poster. Kita tengok dulu. Kun fayakun man. Kalau dia kata jadi, jadilah. Mami pun ada tahu. Itu Lisa. Siang pun dia ada bawa escortnya. You girlfriend dia ke? Oh no. I kerja dengan dia. Aku tak pernah fikir tau seorang GRO dapat membuka pintu hati aku. I ada business proposal sikit kat you ni. I nak sambung servis you lagi 3 hari. I akan pass you my itineraries. I akan bagi tahu you yang mana yang I nak you follow I selama I kat KL. Untunglah tercapai juga cita-cita kau nak dapat jantan kaya kan? Amira, pencuri hati Mr. Cinderella. Salman dengan Amira ni dah bercinta. Alam sekitar ni macam setuju je. Masalah tu bro. Korang tahu tak Amira tu siapa? Siapa yang? Dia GRO. Ya, GRO. Bukannya pelacur. So, you nak I temani ke mana? Alah, sekejap je lah, Wow. Setakat minum air Melaka ni, apa salahnya? Kenapa you nak keluar dengan I? Bukan ramai ke wanita standard you yang single? Kalau dia GRO sekali, so what? Kalau betul-betul dia dengan Amira, I sokong betul-betul. Don't you think Amira actual is story little too young for him? To me lah, I tengok macam nak kikis duit Salman je. Good night, Mr. Cinderella. So that's come on, font kau tak ada font yang menarik lagi. Oh my god. Okay, overall bagi aku lah, personally trailer tu tak seteruk daripada trailer yang lain tadi. Aku rasa this is better lah, much better. Yalah, mungkin sebab movie ni pun dah 2017, so adalah kot improvement sikit daripada trailer lah. But the rest aku tak tahu lah movie dia macam mana kan. So korang mungkin kalau korang pernah tengok cerita ni, antara yang bertuah lah dapat tengok cerita ni kat wayang, korang boleh komenkan dekat bawah apa pendapat korang tentang cerita ni. Okay, kita sampai dekat nombor 1, iaitu filem Gangster Celup yang dikeluarkan pada 2013, mendapat 2.0 rating daripada 21 votes. Okay, sinopsis pendek untuk cerita ni adalah dua gangster yang baru keluar daripada penjara. Diorang ni nak berubah lah. Dua gangster ni dilakonkan oleh Kamal Adli dengan Syamsul Yusof. Tapi bila diorang keluar, diorang disuruh pula oleh ketua gangster yang lama ni, yang pernah buat baik dengan diorang ni, untuk menjadi bodyguard anak pada ketua gangster ni, iaitu yang dilakonkan oleh Hanis Zadika. So bila dia jadi bodyguard tu, basically jadi macam-macam jadi lah. So yang tu the rest aku rasa korang kena tengok sendiri. And kalau korang dah tengok lah cerita ni, yang ni aku pernah dengar tapi aku
teringat pula yang Syamsul Yusof dengan Hani Zalika dalam movie ni. Terkejut juga aku tengok. Aku tak tahu Hani Zalika tu berlakon. Sebab aku tahu dia blogger kan before dia kahwin dengan ni. Memang aku terkejut lah tengok ada nama Hani Zalika and dia menjadi heroine dalam movie ni. It's an action comedy. Kita tengok lah reaction untuk movie ni. Okay, the last one is Gangster Celup. Again, aku tak pernah tengok cerita ni dan juga dengan punya trailer. So, kita tengok. Aku tak tahu apa yang berada di dalam kepala otak dua. Berapa kali aku dah kata? Bila kita masuk bidang gangster ni, hanya kematian jalan keluar. Aman! Pergi sekolah bergaduh. Kau nak jadi apa? Gangster! Polisman! Kemal lah. Biasalah masuk penjara, keluar penjara. Itu kan style life. Aku ada tugasan baru untuk kamu. Kita ni gangster. Pecelupnya kita nak jadi babysitter semua ni. Saya Adam. Yang ni Aman. Kami akan bawa Cik jumpa ayah Cik Zana. What to send you to your dad at his condominium, no? Apa pelik sangat slang kau tu? Didalangi oleh sekumpulan kongsi gelap dan kini pihak polis sedang memburu dua individu yang dikenali sebagai Adam dan juga Ahmad yang diketahui membunuhkan kejadian ini. My dad baru lepaskan dia tembak depan mata air. What was that? Tolong cari siapa punya kerja semua ni. Pasal lu, kau kena jadi ustazah, tahu tak? You are playing ball with fire! Okay, so for standard action comedy daripada trailer tak adalah nampak teruk sangat. Tapi again, itulah, aku tak boleh nak kata apa. Okay, lepas daripada 5 filem yang aku tengok ni daripada Ahmad Idham ni, sadly aku tak pernah tengok kelima-lima ni lah. Aku rasa patutnya aku bersyukur kot. Sebab dengan rating dia apa semua kan. And bagi aku personally, aku tahu Ahmad Idham ni daripada dia punya dia berlakon Sepanajaya. So itu je aku punya sebenarnya lah yang aku seingat-ingat aku yang dia famous by, iaitu daripada dia punya series Sepanajaya tu yang dia buat balik, kalau silap aku pada tahun lepas kan dia keluarkan balik Sepanajaya. Tapi tu lah, daripada 5 filem paling teruk ni, aku tak boleh nak cakap panjang. Aku rasa korang lagi expert tentang filem-filem ni. So korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang tentang kesemua 5 filem ni. And also kalau korang ada pendapat tentang macam mana dia boleh jadi balik CEO Finas dalam masa 4 bulan tu pun korang boleh juga komen dekat bawah apa pendapat korang tentang dia menjadi CEO Finas balik. Agak-agaknya apa yang akan terjadi dengan kita punya industri filem lepas ni. So korang boleh share korang punya thoughts dekat bawah. Dan jangan lupa, aku akan keluarkan next dia punya 5 filem terbaik next video. And again, thank you so much for watching this. Korang boleh like, comment, share dan subscribe. Korang boleh tekan juga bell notification untuk kalau aku ada update video baru. Thank you so much.